Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara-cara rider tu boleh menjaga solat fardu lah. Okey, saya ada terima beberapa soalan yang samalah dekat YouTube, dekat Facebook, dekat dalam WhatsApp. Jumpa depan-depan, diorang akan tanya, bang, macam mana kita nak jaga solat sebagai rider? Okey, dekat sini saya nak buat sedikit penafian ni. Saya nak bagi tahu yang saya ni bukan yang terbaik lah untuk menjawab soalan ni, tapi saya cuma sekadar berkongsi pengalaman lah orang kata, dan pengalaman tu alhamdulillah mendatangkan hasil. Okey, semasa kerja rider ni dia akan melalui 3 waktu solat lah. 3 waktu solat, sama ada Zuhur, Asar dan Maghrib. Okey, 3 solat ni agak mencabar sebenarnya. Mencabar sebab yang pertama, kalau Zuhur tu tiba-tiba kita tengah kerja, sedar-sedar dah nak masuk waktu Asar. Sama juga dengan waktu Asar, sama juga tengah-tengah kerja tiba-tiba nak masuk waktu Maghrib. Okey, waktu Maghrib pun sama, tengah-tengah sedap kerja, order laju, tiba-tiba nak masuk waktu Isyak. Okey, yang pertama, okey, saya punya tips yang saya nak kongsi yang pertama adalah buat penandaan masjid dan surau. Okey, maksudnya kat sini penandaan ni, kita dalam bahasa kita mark lah, kita mark kawasan tu. Contoh, kita ada 3 jalan ABC. Jalan ABC, okey, kita tengok dekat dalam jalan ABC tu, kat sepanjang jalan tu ada surau apa, ada masjid apa. Kita mark. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita mark ikut situasi pula. Contoh, kita dalam keadaan hujan, basah lencun, basah kuyup, baju hujan semua dah lencun habis. Tak semua masjid dan surau tu dia sesuai untuk solat dalam keadaan basah. Ada surau dan masjid tu dia penuh kapet, semua kapet, tak ada tile sikit pun. Ada surau tu dia, orang kata dia sesuai lah untuk rider solat dalam keadaan basah. Dalam keadaan walaupun basah, dia ada banyak tile. Contoh dekat belakang saya ni ada surau Taman Jasa. Dekat luar dia tu ada kawasan tile. Dan di dalam pintu kaca tu, pintu cermin kaca tu, barulah kawasan solat yang orang kata dia guna kapet lah. So kapet tak sesuai untuk solat dalam keadaan basah. Tile okey. Okey, itu adalah tip yang pertama, penandaan. Tips yang kedua adalah, okey, tips yang kedua ni, kalau boleh, kalau tak ada order tu, kita ronda-ronda jumpa surau. Kita solat dululah, jangan tangguh-tangguh. Solat awal waktu tak apa. Solat awal waktu, jiwa tenang, masa pun jadi panjang. Masa sehari-hari kita, kalau kita solat awal waktu, kita akan rasa panjang. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, jangan tangguh. Kalau dah masuk waktu, order tak ada, solat terus. Dan yang ketiga, tips yang ketiga adalah curi masa semasa drop off ataupun pick up lah. Contoh, kita ada terima order, tengah accept order, kita on the way pergi ke vendor lah. Kita langgar pin vendor tu dulu, lepas tu baru kita pergi solat. Katakan vendor tu bersebelahan dengan surau ataupun masjid lah. Okay. Ataupun yang kedua, kita orang kata curi masa yang kedua ni bila kita nak drop off lah daripada kedai ke rumah customer. Katakan rumah customer tu dekat dengan surau, kita pun boleh curi masa. Kita lepas hantar makanan, kita ambil duit, kita tak payah drop off dulu. Kita pergi solat dulu, selesai solat, barulah kita drop off. Okey, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah kita sebelum masuk waktu, contoh hari ni Zuhur 1.20 lebih kurang 1.20 Zuhur. Pukul 1 tu pukul 1 suku lah. Pukul 1 suku tu kita pergi tandas, kita ambil wuduk. Dan jaga wuduk sampailah waktu solat. Okey, bila masuk waktu azan, kita jumpa surau, terus kita solat. Tak perlu ambil wuduk lagi. Ataupun kita standby wuduk macam ni. Kita ambil wuduk daripada koma sampailah basuh telinga. Yang basuh kaki tu kita hold dekat surau, nanti baru kita basuh kaki. Pastikan masa tu kita tak ada pergi tandas lah, tak ada pergi kencing, kentut ke berak ke, macam tu lah. Okey, yang itu tips yang keempat, iaitu jaga wuduk. Contohnya kita solat dah hujung-hujung waktu Zuhur, kejap lagi nak masuk waktu Asar, jaga wuduk tu. Sama juga dengan waktu Asar,
kita terpaksa solat waktu hujung-hujung waktu asar, tak lama lepas tu masuk waktu maghrib, jaga wuduk. Okey, itu tips yang keempat. Tips yang kelima adalah standby air masak. Standby air masak untuk kita ambil wuduk lah kat mana-mana, dekat bawah pokok. Contoh dekat belakang saya ni ada pokok kan. Dekat belakang saya ni ada pokok. Kita boleh ambil wuduk kat situ menggunakan air masak bekalan kita lah. Okey, tips yang keenam adalah standby. Orang kata sediakan sejadah ataupun kain untuk kita solat lah. Okey, katakan kita terdesak sangat, PKP, surau semua kunci, hanya 3-4 orang je yang boleh solat dalam surau dan masjid tu. Kita terpaksalah menggunakan sejadah yang kita bawa ataupun kain untuk kita solat dekat tepi-tepi kaki lima dan ataupun bawah pokok lah, mana yang sesuai. Okay, dekat dalam mall ke. Okay, itu tips yang ke-6. Tips yang seterusnya, tips yang terakhir ni, tips yang ke-7. Sebenarnya saya nak letakkan yang pertama, tapi tak apalah, saya letakkan yang terakhir. Tapi itu yang kena buat yang pertama lah, iaitu berdoa kepada Allah. Okay, berdoa kepada Allah, minta, wahai Allah. Lepas kita bagi contoh, kita bagi salam subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita nak solat zuhur sekejap lagi, kita minta ke Allah, terus doa, kita minta ke Allah, wahai Allah, izinkan aku untuk solat zuhur sekejap lagi dengan cara dan masa yang kau redha lah. Itu salah satu contoh lah. Lepas solat zuhur, kita nak solat asar sekejap lagi. Lepas bagi salam solat zuhur tu, kita pun terus angkat tangan doa, wahai Allah, izinkan aku untuk solat asar sekejap lagi dalam masa yang kau redha, dengan cara yang kau redha. InsyaAllah dengan cara tu ia akan memudahkan kita nak solat lah kejap lagi. Tapi jangan lupa, dalam doa tu dia ada susunan dia. Kita kena baca, kita kena puji-pujian, kita kena selawat dulu baru doa. Contohnya macam ni lah. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku untuk berdoa, untuk bersolat asar sekejap lagi dalam masa yang kau redha dan dengan cara yang kau redha. Okey. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Okey, itu adalah contoh doa saya. Okey, itu saja tips untuk setakat ni. Lebih kurang ada 7 tips. Saya harap tips ni berguna kepada rider semua. Saya harap rider-rider semua dapat jaga solat. Okey, kepada mereka semua kepada anda yang nak cuba-cuba mohon kerja sebagai rider Foodpanda, saya ada letakkan link di description, boleh mohon sekarang. Okey, kalau anda rasa video ni berguna, kongsikan kepada kawan-kawan. Dan itu saja, selamat bekerja dan selamat menjaga solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.